Salam sejahtera, nama saya Kiara Maria Joseph dan saya akan menerangkan cara-cara untuk install NVivo. Paparan menunjukkan saya sudah dalam link install NVivo di Google dan di sini saya sedang aktifkan 14-day free trial dengan mengisi nama, email serta password yang kuat. Langkah ini mengambil masa 5 hingga 10 minit. Mereka akan send verification code di email Anda dan selepas itu kita perlu tunggu sahajalah sehingga verification code itu diberikan. Selepas mengaktifkan 14 days free trial, kita akan pilih industri academic, kemudian customer type individual dan country Malaysia, dan di situ kita harus tik kemudian complete sign up. Automatically redirected to Lumivero, jadi di situ kita nampak NVivo dan dari situlah kita akan tekan download NVivo for Windows. Di sini kamu nampak NVivo sedang download di desktop saya. Jadi selepas itu kamu perlu tekan next dan baca semua. Kemudian tekan saja next, 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 dan install. Selepas itu kamu boleh log into my NVivo dan di sini kamu perlu sign up semula, login semula di Lumivero dahulu, yaitu di Google tadi. Isikan Malaysia, phone number, Lumivero for myself, and website. Tekan saja no. Dan agree to the terms and condition. Dan selepas itu NVivo kamu sudah activated, kamu boleh masuk ke semula dalam aplikasi itu. Sekarang kamu perlu lengkapkan user profile, letakkan nama Anda, initial, apa yang kamu mau gunakan, kemudian language English, tekan OK dan tunggu sahaja. Inilah Lumivero dan itu step pertama, yaitu installing NVivo. Sekarang saya akan tunjukkan cara untuk import file dan picture ke dalam NVivo. Pertama sekali kamu tekan new project dan di situ kamu perlu letakkan tajuk project kamu. Kemudian tekan saja next dan create project. Di sini kamu boleh start tour atau kamu boleh juga tekan skip tour atau tekan next sahaja. Di sini kamu boleh start import file, yaitu tekan di import, kemudian tekan file dan pilihlah apa file yang kamu mau letakkan di dalam NVivo. Tekan open, kemudian tekan import. Tekan saja OK. Kemudian di situ bila kamu tekan kamu punya file, dia akan keluar di bahagian kanan. Selain daripada file, kita boleh juga masukkan apa-apa jenis gambar.
Dan itu sajalah bagi importing files into NVivo. Sekarang saya akan tunjukkan cara untuk link gambar dengan teks. Pertama sekali kamu boleh drag gambar tersebut, right click di mana tempat yang kamu mau tukar kepada teks. Di sini saya zoom picture tadi, kemudian tekan insert row, dan dari situ kita bolehlah tulis apa kod yang kamu mau letakkan untuk gambar tersebut dan bahagian gambar tersebut. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Naratul Sarah binti Manzais, nombor matriks BP 24160296. Jadi saya akan tunjukkan cara guna software NVivo untuk quotes and image. Dan ini skill yang kita nak guna. Lepas tu tekan quotes untuk add quotes, dan close, dan tekan yang kanan ni untuk new quotes. Macam kita tulis kategori yang kita nak letak. Lepas tu dekat landscape ni, jadi kita akan pilih kategori-kategori yang kita nak letak untuk dekat dalam kod tu. Cuma perlu drag dekat kategori yang kita nak label. Kemudian teruskan je dengan kategori-kategori yang lain. Terusnya image, ambil gambar yang kita nak pilih, tambah quotes, yang parenting style tu yang kita text tadi, jadi kita tambah quote baru. Jadi untuk letak gambar, just drag gambar dalam quote tu. Seterusnya gambar-gambar yang lain pun kalau nak tambah quote, just add new. Seterusnya kita beralih kepada using memos. Yang pertama, kita pilih file yang telah kita import. Selepas tu kita pilih salah satu file yang kita telah import dan tekan. Kemudian kita pergi kepada bahagian create. Dan selepas itu kita akan nampak memos di hujung sebelah kiri. Dan tekan memos tersebut. Selepas itu dia akan minta kita namakan memos yang telah kita pilih. Contohnya saya menamakan memos saya ialah gaya keibapaan. Lepas tu kita tekan OK. Dan dia akan bawa kita terus pergi pada sini. Dan kita boleh tulis nota-nota penting untuk coding. Contohnya saya menulis 1. Responden memilih gaya keibapaan autoritatif, iaitu gaya keibapaan yang seimbang antara ketegasan dan juga kelonggaran. Selepas itu kita tekan X dan kemudian untuk mencari memos yang telah kita buat, kita pergi ke hujung sebelah kiri dan kita tekan bahagian notes. Lepas tu kita tekan memos dan kita boleh lihat memos yang telah kita buat. Dan ini adalah antara memos yang saya telah buat lah. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Halo semua, saya Rebecca NC Motiun, PP 241-10256. So, dalam bahagian ini saya akan tunjukkan macam mana mahu buat coding stripe. Apa fungsi coding stripe? Coding stripe ni dia menunjukkan kod yang kita gunakan seperti melabel dan warna bagi kod-kod atau teks-teks tertentu untuk kita asingkan dan kelaskan kepada tema-tema tertentu. Jadi ini menjadikan semakan data kita lebih mudah dan cepat. Contohnya, di sini ada satu file yang sudah saya upload, iaitu transkrip bagi kajian gaya keibubapaan. Di dalam kajian ni terdapat banyak jawapan-jawapan responden. Jadi untuk memudahkan lagi semakan data saya akan asingkan jawapan-jawapan ni kepada tema-tema tertentu. Mudah katanya saya kodkan teks ni. Step yang pertama iaitu kita boleh klik pada create. Di sini kita mau buat tema pertama dahulu dan klik pada kod. Tema yang pertama ialah maksud gaya keibubapaan. Klik pada OK. So di sini ialah paparan kod bagi maksud gaya keibubapaan. Jadi apa-apa yang kita kodkan teks ni, dia akan kita kodkan teks ni ke dalam tema gaya keibubapaan, dia akan keluar di paparan di sinilah. Okay, back to transcript. So dalam jawapan responden ni, jawapan mereka yang berkaitan dengan maksud gaya keibubapaan, contohnya teks ini. Jadi saya highlightkan dan saya tekan pada right click, code selection dan masuk kepada tema maksud gaya keibubapaan. Jadi ini kod pertama kita. Tapi agak leceh kan kalau ada dua paparan berbeza. Jadi kalau untuk memudahkan lagi kerja, kita boleh klik pada button ni. Di sini ada tulis show coding stripes dan kita boleh klik pada all. So dalam skrin yang sama kita berkongsi dua paparan. Jadi sini kita boleh nampak transkrip, di sini pun kita boleh lihat kepada coding stripes kita. Bar yang warna purple ni ialah tema pertama kita, iaitu maksud gaya keibubapaan, dan dia akan berhampiran dengan teks di mana yang kita highlight. Jadi kalau kita sudah scroll di bawah pun, jadi kita tidak perlu lagi klik pada paparan ni, kita just boleh drag atas dan kita boleh terus nampak di mana kita highlightkan teks tersebut. Macam mana kalau ada dua tema pula? Sini kita akan buat lagi tema kedua. Ulang step yang sama. Iaitu tema yang kedua ialah contohnya jenis gaya keibubapaan. Klik pada OK. Alright. So kita back to transcript. Jadi teks yang jawapan responden yang berkaitan dengan jenis gaya keibubapaan, saya akan highlightkan contohnya teks ini, right click, code selection, masuk kepada kod jenis gaya keibubapaan dan klik pada code selection. Dan di sini kita akan teruslah lihat dua warna yang berbeza bermaksud dua tema. Di sini kita juga boleh lihat ada satu bar dinamakan sebagai coding density. Apa nih coding density? Coding density ni dia bar ni akan berfungsi, dia akan makin gelap jika satu teks ni berkongsi dua tema yang berbeza. Contohnya, ini ialah teks bagi tema maksud gaya keibubapaan. Kita juga boleh highlightkan teks yang sama, masukkan kepada tema yang berbeza, iaitu jenis gaya keibubapaan. Code selection. So di sini kita akan nampak bar
yang berdekatan dengan teks ini, dia lebih gelap daripada bar berdekatan teks yang hanya mempunyai satu tema sahaja. Jadi itu sahaja bagi bahagian coding stripes. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nazatul Arisha binti Labai, nombor matriks BP241102009. Dan pada bahagian ini saya akan tunjukkan cara untuk menganalisis tema menggunakan NVivo. Okey, perkara pertama yang kita kena buat, masukkan semua file-file yang kita mau analisis tema. Kat sini saya sudah masukkan 3 transkrip responden untuk 9 orang responden. Lepas sudah masukkan, so kita select semua transkrip ni, right click, tekan auto code, select ini identify theme, next. So kita tunggu dia preparing. Okay, sini kita boleh tengok tema-tema yang dia telah identify, dan ni adalah perkataan-perkataan yang banyak dimention dalam ketiga-tiga artikel ketiga-tiga transkrip responden tersebut. Dan kalau kita tekan sini, dia boleh nampak semua detail-detail untuk perkataan-perkataan yang telah di identify itulah, tentang gaya-gaya perapaan ni. Lepas tu kita klik next, pilih code sentence, tekan lagi next, dan ni auto code themes. Lepas tu kita tekan finish. So ni kita tunggu dia loading untuk proses dan identify semua tema-tema yang ada. Okay, sekarang ni dia sudah auto code tema-tema dalam untuk analisis ni. So, macam tadi saya cakap, dia auto code untuk perkataan-perkataan yang banyak dalam transkrip ni lah. Sebagai contoh dia ni, dia bahagikan kepada beberapa bahagian untuk jawapan-jawapan ni. So ni untuk mereka. Okay, kesalahan tentang gaya-gaya perapaan ni. Ni semua. So kalau kita pergi sentiment, kita boleh tengok ni negatif, positif, relationship, okay. Kalau kita pergi sini, auto code result, kita boleh tengok juga auto code result, iaitu perbandingan dalam perkataan yang kita untuk identify themes. Ni bagi contoh tidak. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Sekarang kita akan ke bahagian cara buat cluster analisis. Apa pula cluster analisis ni? So, katakanlah kamu menembual 10 orang pelajar dan kamu ingin tahu siapa yang memberi jawapan yang paling serupa. Dengan cluster analisis, NVivo boleh kelompokkan pelajar yang memberi pandangan yang hampir sama atau yang mirip. So, first step, kita klik explore, klik diagrams. Sini kita akan jumpa cluster analisis. Klik codes, and then next. Sini kita akan klik select. Kita double klik codes sampai kita jumpa auto coded themes. So di sini ialah semua code yang kita sudah buat di coding stripes tadi.
Tentunya saya pilih dan kita klik OK. Yang bahagian clustered by, kita klik coding similarity dan klik finish. So inilah kita punya cluster analysis. Di sini dia tunjuk macam mana semua code nih dia berkaitan antara satu sama lain. Jika kita klik pada cluster analysis, kita juga boleh lihat beberapa desain lah untuk cara cluster analysis kita ini ditunjukkan. Itu sahaja bagi bahagian cluster analysis. Kita di bahagian yang terakhir iaitu membuat project mind map. So di bahagian kiri ini kita scroll down dan kita akan jumpa visualizations dan kita klik, kita jumpa maps dan kita tekan right click. Kita klik new mind map dan kita tulislah tajuk project kita. Contohnya parenting styles. Klik OK. So di sini akan keluar satu bulatan dan di bulatan ini kita akan tulis semula tajuk kita, parenting styles. Alright, so seperti yang kita sudah belajar, parenting styles kan ada 4 jenis. So kita untuk letak 4 bulatan tuh di sini, kita klik pada bulatan tajuk tadi dan klik child idea. Dan kita klik lagi semula bulatan tajuk tersebut dan kita klik lagi child idea dan kita untuk tambah lagi 2 bulatan kita just klik sibling idea sebanyak 2 kali. So di sini kotak-kotak ini kita akan tulislah jenis parenting style yang ada, yaitu authoritarian, permissive, neglectful. Alright. So kalau kita mau letak lagi huraian untuk setiap subtopik nih, kita just klik pada subtopik tersebut dan klik child idea. So di sinilah kita letak huraian bagi subtopik ini. Apa pula floating idea ni? Floating idea ni jika kita ingin tambah idea lain yang tidak berkaitan lah, just untuk side note. Okay, so untuk kita download nih, kita just right click dan di sini ada tulis export map. Dan di sini kita ada banyak jenis type lah. Kita boleh pilih kita mau save dalam jenis type apa. So saya save dalam bentuk JPEG dan klik save.